Oh, maaf. Oh, cikgu minta maaf. Cikgu off speaker, loudspeaker. Ni Cikgu Syaril ni soalan yang Cikgu Syaril buat tu. MPP tingkatan 1, soalan objektif. Jadi yang dalam kita tu, dalam slide tu soalan tingkatan 2. Jadi ni bagi contoh soalan tingkatan 1. Tak apalah, tak tunjuk pun, saya baca je lah yang soalan ni. Beberapa soalan objektif saya baca. Tadi saya cakap rupanya saya tak on speaker. Jadi ulang semula. Contoh soalan objektif. Pada zaman air batu, manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan iaitu melalui A. Mencari hasil hutan, B. Pertanian, C. Perburuan, D. Perdagangan. Jadi pada pendapat awak yang mana jawapan yang betul? Wani nak jawab tu. Ulang balik yang A, B, C tu. A, B, C, D. A. Mencari hasil hutan. Ulang balik. Ulang balik. A. Mencari hasil hutan, B. Pertanian, C. Perburuan, D. Perdagangan. C, perburuan. Okey, betul bagus. C. Perburuan. Jadi pada zaman air batu ni belum ada hutan air saja dengan haiwan. Jadi cara nak dapat makanan berburulah. Okey, betul. Lepas tu ada soalan pilihan jawapan aneka. Contoh, bagaimanakah aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat zaman Mesolitik? 1. Menternak binatang. 2. Menangkap ikan. 3. Berburu binatang. 4. Bertukar barang. Jadi pilihan jawapan yang betul zaman Mesolitik pilihan jawapan yang betul. Memburu binatang. Memburu binatang. Dia pilihan ni ada banyak jawapan lah. Berburu binatang tu 3. Okey. Lagi? 1. Menternak binatang. 2. Menangkap ikan. 3. Berburu binatang. 4. Bertukar barang. Bertukar barang. Menternak. Bertukar barang. Memberi, menternak. Jadi ni zaman Mesolitik Tengok zaman Mesolitik. Masa zaman Mesolitik, manusia belum pandai menternak binatang. Belum juga berhubung dengan dunia luar. Kalau bertukar barang ni dah aktiviti perdagangan. Berhubung dengan dunia luar. Jadi masa tu dia boleh berburu binatang dan menangkap ikan. Jadi pilihan jawapan dia 2 dan 3. C. Itu aneka pilihan. Soalan objektif aneka pilihan. Jadi ada 20 soalan objektif. Okey, soalan 13. Apakah persamaan kehidupan antara kedua-dua zaman prasejarah, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik? A. Melakukan sistem barter. B. Mempunyai sistem organisasi. C. Hidup dalam kelompok besar. D. Hidup secara nomad. Jadi apa jawapan awak? Hidup secara nomad. Okey, bagus. Adam pandai. Betul. Hidup secara nomad. Okey, kita tengok pula soalan bahagian B. Okay, tengok slide slide PowerPoint tu dulu bahagian B. Slide PowerPoint. Slide 20.
Yang PowerPoint tu Cikgu Syaril, slide 20. Soalan subjektif ada 4 soalan, semua dari tingkatan 1 je lah Okay, lepas tu slide 21. Calon mengemukakan jawapan sendiri. Mengikut arahan dan tugasan skor diberi berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan secara jelas dan terperinci. Jadi awak nak jawab soalan subjektif ni, soalan bahagian B ataupun C, kena tengok markah. Item membolehkan calon mempamerkan kedalaman pengetahuan. Jawapan bersifat polikotomus. Jadi jawapan dia banyak yang diterima. Calon perlu berfikir secara kreatif dan kritis. Okey, dalam soalan tu dia ada beberapa arahan soalan. Ada dia kata nyatakan, jelaskan, uraikan. Kalau soalan tu kata nyatakan, awak cuma boleh awak boleh tulis fakta sahaja. Kalau soalan kata jelaskan, mesti jawapan awak mesti ada fakta, uraian atau contoh. Kalau soalan tu kata huraikan pun sama, mesti ada mesti ada fakta, huraian dan contoh. Sekiranya soalan bertanya pendapat, apakah pendapat awak? Apakah pendapat kamu? Mesti jawab, pada pendapat saya ialah. Okay, slide 23. Slide 23. Soalan. Okey, yang ni Terdapat pelbagai tafsiran sejarawan terhadap pengertian sejarah. Apakah maksud sejarah? Ada 3 markah tu. Jadi ni awak bagi fakta je. Soalan A ni dia tanya apakah maksud. Jadi jawapan dia fakta. Kalau fakta, benda yang ada dalam buku teks. Maksud sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Satu fakta. Yang mempunyai sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Yang warna merah tu fakta lah. Satu ayat tu satu markah. 2 markah. Sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun, bermaksud pokok. Jadi ayat ni dah sampai sini ni dah 4 markah ni. Syajaratun bermaksud pokok, 4 markah. Sejarah bermaksud salasilah, riwayat, keturunan dan asal usul. Jadi banyak jawapan. Dia nak 3 je. Jadi untuk selamat awak bagi lebih. Kalau awak ingat awak kena bagi lebih. Jangan bagi kurang. Okey, slide 24. Ini contoh soalan respon respon terbuka. Tarikh 31 Ogos, tempat Stadium Merdeka. Peristiwa ini bersejarah kerana bermula mengapakah peristiwa berikut dianggap bersejarah di negara kita? Jadi jawapan ni tak ada dalam buku teks. Awak boleh beri jawapan ikut logik. Awak rasa jawapan awak tu betul lah, tulis. Respon terbuka. Peristiwa ini bersejarah kerana bermula peristiwa pada hari itulah negara kita bebas daripada jajahan luar. Okey, 1 markah. Kalau awak nak jawab, peristiwa ini bersejarah kerana kita telah merdeka.
boleh 1 markah. Peristiwa ini menunjukkan kesungguhan para pemimpin negara pada masa lalu untuk memerdekakan negara. Bermula peristiwa itu, Malaysia akhirnya dapat hidup aman dan tidak perlu diseksa lagi. Jadi untuk jawapan B ni tak semestinya jawapan di sini. Jawapan awak yang lain pun boleh diterima. Okey, soalan C. Slide 25, okey. Jelaskan kepentingan mempelajari sejarah. Ni kita kata soalan kebat. Tapi sekarang dalam buku teks awak ada kepentingan mempelajari sejarah. Awak tulis jawapan yang ada dalam buku teks memang diterima, ataupun awak nak jawab tak ingat. Awak tak ingat apa yang ada dalam buku teks. Pasal awak nak jawab je sendiri yang awak rasa betul. Kenapa penting belajar sejarah? Awak rasa untuk apa? Mengetahui masa lalu. Boleh. Tak ada dalam buku teks mengetahui masa lalu. Kepentingan mempelajari sejarah ialah kita dapat mengenal asal-usul keluarga dan negara kita. Kalau awak ada buku teks boleh buka buku teks. Ni ada kepentingan mempelajari sejarah. Okey, muka surat 18. Dah ada dalam buku teks. Yang warna merah tu mengenal asal-usul, mengambil iktibar, memupuk patriotisme, mengukuhkan perpaduan, membangunkan negara dan bangsa, mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Jadi itu fakta. Tapi soalan ni jelaskan. Jelaskan. Jadi dalam jawapan awak tu mesti ada fakta, mesti ada huraian, contoh. Kalau awak tak dapat 3 tu, awak sekurangnya 2. Jadi ayat yang pertama tu, kepentingan mempelajari sejarah ialah kita dapat mengenal asal-usul. Itu fakta. Dengan memahami adat, istiadat, tradisi dan budaya bangsa kita. Okey, itu huraian. 2 markah. Fakta dan huraian. Okey, kepentingan seterusnya dapat mengambil iktibar. Iktibar tu fakta. Supaya tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Itu huraian. Kenapa ambil iktibar? Kita tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Okey, dah. Cukup dah 4 markah. Tapi sebaik-baiknya bagi lebih. Memupuk semangat patriotisme. Sejarah memupuk semangat patriotisme. Ini dapat menyemai rasa cinta akan negara dan menaikkan semangat. Ini dapat mengajar kita menghargai warisan negara untuk dihayati oleh generasi akan datang. Lebih lah. Soalan ni sangatlah famous. Nanti cikgu tengok soalan. Tapi tak ada. Ni cikgu contoh soalan lain Tapi tak ada dalam, tak tunjuklah, cikgu baca je. Apakah sumber sejarah terbahagi kepada 2, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Jadi kalau sebut sumber primer, apa yang awak faham? Kalau sebut kata sumber primer, awak faham apa? Ni catat kat dalam buku. Ni penting ni, catat kat dalam buku yang cikgu cakap ni. Sumber primer ialah sumber yang belum diolah, 1 markah.
Sumber bersifat asli, 2 markah. Sumber yang belum ditafsir, 3 markah. Tapi dia tak banyak markah lah, tapi awak boleh. Apakah sumber sekunder? Terbalik daripada sumber primer je. Bahan yang telah diolah, bahan yang disebarkan kepada umum, bahan yang telah diterbitkan. Contoh, apa contoh sumber primer? Diary awak tu, awak bagi tak orang lain baca? Kalau awak tulis diary, awak tak bagi orang lain baca, tak disebar kepada umum. Jadi kalau diary ni kita kelaskan dia sumber primer ke sumber sekunder? Sumber primer. Sumber primer. Jadi contoh sumber primer, diary, surat peribadi, fosil, artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi, jabatan. Okey, kalau sumber sekunder pula yang disebarkan pada umum, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia, risalah. Ingat tu, beza sumber primer, sumber sekunder. Okey, soalan yang kedua. Sejarawan menggunakan 3 kaedah dalam penyelidikan sejarah. Senang je ni. Senang je. Catat. Kalau awak buka buku teks, buka muka surat 8. Catat tu sumber sejarah. Lepas tu muka surat 10. Muka surat 10. Jadi ada 3 kaedah. Kaedah bertulis, kaedah lisan, kaedah arkeologi. Ingat tu, muka surat 10 ayat yang pertama. Kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Jadi ni soalan C. Sejarah merupakan satu ilmu yang sangat penting. Pada pandangan anda, mengapakah generasi masa kini perlu mengetahui tentang ilmu sejarah? Sama je jawapan ni. Soalan yang berbeza tapi sama je dengan soalan tadi. Kepentingan mempelajari sejarah. Okey lagi, tengok tanda. Tengok dan tanda dekat buku teks. Okey, seterusnya bab 2, zaman air batu. Zaman air batu. Okey, muka surat 30. Tu, tahap zaman air batu. Soalan dia, nyatakan tahap zaman air batu. Kat muka surat 30 tu, tanda. Okey, ada 4 tahap. Zaman Miocene, zaman Pliocene, zaman Pleistocene, zaman Holocene. Okey, tanda Muka surat 30, buku teks, tahap zaman air batu. Ada 4 tahap. Tahap pertama, tahap apa? Zaman Miocene. Zaman Miocene. Okey, tahap kedua? Zaman Pliocene. Tahap ketiga? Zaman Zaman Pleistocene. Tahap keempat? Zaman Holocene. Okey, soalan dia, kalau di soalan tu ada nombor 1, 2, 3, 4, awak boleh tulis je jawapan. Tapi kalau soalan tu tak ada nombor, awak tak boleh tulis dash, dash, dash. Awak kena tulis dalam bentuk ayat. Okey, soalan B. Soalan B ni, tadi soalan A tu nyatakan tahap zaman air batu, itu respon terhad. Ada dalam buku teks jawapan dia. Soalan B ni, apakah kegiatan yang boleh menyebabkan peningkatan suhu dunia? Ini soalan respon terbuka. Awak boleh gabung dengan ilmu yang awak belajar dalam subjek lain. Kalau aktiviti yang menyebabkan peningkatan suhu dunia ni, awak belajar dalam mana ni? Awak belajar sains kan?
Dalam sains ada ni. Apakah aktiviti yang menyebabkan peningkatan suhu dunia? Apa yang awak tahu? Tebang pokok. Ya? Tak jelas tadi. Menebang pokok. Oh, penebangan pokok. Bagus. Jadi, kegiatan yang menyebabkan peningkatan suhu dunia ialah penebangan pokok. Tak reti nak urai, tak payah urai. Bagi je. Betul lah tu. Okey, 3 markah kena bagi 3 isi. Okey, lagi. Apa aktiviti yang menyebabkan suhu dunia meningkat? Cuba. Pencemaran udara. Pencemaran udara. Apa yang menyebabkan pencemaran udara? Pembakaran hutan. Bagus. Selain itu pembakaran hutan. Dapat 2 markah dah. 3. Okey, 3 markah ni lagi 1. Apa yang menyebabkan suhu meningkat? Okey, tak apalah, cikgu bagi je lah. Penggunaan kenderaan bermotor ni dia membebaskan karbon dioksida, itu pun meningkatkan suhu dunia. Penggunaan peti sejuk tu lapisan ozon. Penggunaan kenderaan bermotor. Jadi kita dah tahu dah faktor peningkatan suhu dunia. Okey, soalan C. Soalan C pun respon terbuka. Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global. Tadi kenderaan bermotor. Kalau guna kenderaan bermotor, apa langkah kita nak mengatasi? Banyaklah langkah berkongsi kenderaan. Langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global ialah berkongsi kenderaan. Lepas tu, kita menggunakan basikal. Jangan guna yang bermotor. Basikal ataupun jalan kaki kalau nak pergi tempat-tempat yang dekat. Okey, 3 markah ni. Mengelakkan pembakaran, menguatkuasakan undang-undang pembakaran terbuka tu kan. Setiap tahun kita akan alami jerebu. Sebab apa? Negara jiran dia bakar hutan. Indonesia dia bakar hutan. Jadi dalam bulan 8, bulan 9 kita akan mengalami jerebu. Jadi menguatkuasakan undang-undang, mengelakkan pembakaran terbuka. Kalau sampah tu kita tak bakar lah, tanam. Okey. Itu contoh Okey, seterusnya. Okey, kita tengok slide PowerPoint pula Okey, ni soalan 26. Slide 26, PowerPoint tadi. PowerPoint tu tak ada cikgu. Apa? Tu dah ada dah. Okey, dah ada. Ni contoh soalan subjektif respon terhad. Kalau yang cikgu suruh tanda tu, awak kena tanda dalam buku tu soalan penting tu. Ini contoh lagi. Sorry. Gangguan. Kat rumah ni banyak gangguan. Soalan dia maklumat berikut berkaitan dengan zaman prasejarah
penemuan tinggalan manusia prasejarah sejak 40,000 tahun yang lalu. Namakan lokasi yang wujud pada zaman berikut. Okey, 1 zaman Paleolitik. Jawapan tu memang ada dalam buku teks. Respon terhad ni. Awak jawab satu, awak bagi contoh satu pun 1 markah. Contoh awak kata ting kayu. Awak bagi banyak markah, ting kayu dan kota Tampan. Awak bagi banyak jawapan. Ting kayu, kota Tampan dan sungai Tembeling. Pun awak dapat 1 markah. Zaman Neolitik. Gua Niah, Lembah Mensuli, Gua Kecil, Jenderam Hilir. Okey. Soalan slide 27. Soalan ni pun penting ni, soalan ni penting. Ada soalan esei, jadi cikgu duk bincang dah lah. Ni ada soalan esei ni, masyarakat zaman prasejarah. Tapi ni, yang ni bukan esei. Tapi dalam awak kertas peperiksaan nanti ada soalan esei mengenai masyarakat zaman prasejarah. Jadi sama je. Kalau soalan esei dia tak ada ruangan jawapan. Kalau soalan struktur dia ada ruangan jawapan. Jelaskan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat zaman prasejarah di Malaysia. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat zaman prasejarah di Malaysia ialah berburu binatang. Selain itu, mereka juga memungut hasil hutan. Kegiatan ini dilakukan secara sara diri. Lebih dah tu markah. Seterusnya, masyarakat prasejarah juga menjalankan kegiatan penanaman padi di pinggir sungai dan lembah sungai yang subur. Contohnya di hulu Sungai Tembeling. Jadi soalan ni jelaskan, mesti ada fakta, uraian, contoh. Jadi sebaik-baik jawapan yang ni. Seterusnya, masyarakat prasejarah menjalankan kegiatan penanaman padi. Dah 1 markah. Di mana? Di pinggir sungai dan lembah sungai yang subur. Huraian. Seperti di hulu Sungai Tembeling, contoh. Jadi dalam 1 ayat ada fakta, huraian, contoh. 3 markah dah. Lepas tu, bagi lagi, tambah lagi 2 fakta. Bagi biar lebih, jawab biar lebih, jangan kurang. Yang ni pun awak penting juga ni. Slide 28 ni penting juga ni, tengok ni. Gambar berikut menunjukkan perkembangan teknologi pertanian mengikut zaman di Malaysia. Okay, ni dia tanam padi Ni masa zaman prasejarah dia tanam padi dekat bukit. Kita panggil padi Umar. Aktiviti sara diri. Lepas tu guna jentera, tapi jentera tu ditarik menggunakan kerbau. Ni zaman prasejarah kat bukit. Itu zaman tradisional. Itu zaman moden. Sekarang dia pakai jentera macam ni. Mengapakah perubahan tersebut berlaku? Jadi ini soalan respon terbuka. Perkembangan teknologi pertanian berlaku kerana peningkatan ilmu pengetahuan. Fakta. Peningkatan ilmu pengetahuan para petani. Hal ini berlaku akibat aktiviti pertanian dalam skala yang besar. Selain itu, perkembangan akibat peningkatan teknologi menghasilkan produk lebih berkualiti dan banyak.
Teknologi berkembang kerana permintaan hasil pertanian yang tinggi sebagai sumber makanan. Akhir sekali pengurangan tenaga buruh berlaku apabila jentera digunakan untuk mengusahakan kawasan pertanian yang luas. Hasilnya kerja lebih cepat. Jadi 4 markah je ni dah lebih dah ni. Ini contoh-contoh jawapan . Jadi untuk pengetahuan awak, pertanian, kalau dulu orang yang bertani ni dianggap miskin. Tapi dunia hari ini, orang yang bertani pendapatan dia lumayan. Lumayan. Kalau tanam padi sekali tu tanam dapat 60,000. Paling sikit 60,000. 3 kali tanam setahun 60,000 kali 3, 180,000. Cuba kira 180,000 bahagi 12 bulan. Berapa pendapatan bulanan dia? 180,000 bahagi 12. Sembilan puluh satu. Berapa? 91. 91? RM50,000. 15,000 sebulan. Betul tak? Betul? Ya. 15,000. Jadi kalau cikgu, pendapatan cikgu, kalau secara rata 5,000. Kalau awak jadi cikgu 5,000 sebulan. Tapi kalau awak jadi pesawah padi 15,000 sebulan. Jadi pada dunia hari ini, petani merupakan menjadi petani sekarang ni pekerjaan petani lebih lumayan. Itu contoh kalau jadi pesawah padi. Cikgu ada saudara. Dia dulu jadi pesawah padi. Tapi sekarang disebabkan pengalaman, sekarang dia dah jadi tauke dah. Dia dah tak buat sawah dah. Dia jadi tauke pula. Tauke dah, jadi bos pula. Lepas tu ada lagi cikgu pergi OKU. Dia seorang OKU. Jalan pun kaki dia sebelah je. Dia tanam timun, pokok timun. Timun sayur tu. Pendapatan dia 1 minggu 5,000. 1 minggu. Dia seorang je buat kebun tu. Dia guna teknik fertigasi. Jadi awak jangan pandang rendah orang yang pertanian ni. Pendapatan dia lumayan. Okay, slide 29. Ni tak payah. Okay, so, slide 35. Bahagian C. Slide 35. Okay. Soalan subjektif. Ada 4 soalan tapi awak wajib jawab 2 soalan sahaja. Sebab awak tingkatan 1, semua soalan adalah tingkatan 1. Awak pilih yang mana yang paling awak boleh jawab.
Cikgu tutup mic. Terima kasih. Cikgu syok seorang tapi tutup mic. Okey. Contoh soalan struktur respon terbuka. Masyarakat tamadun awal dunia telah mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Jelaskan sumbangan masyarakat tamadun awal dunia dalam bidang pertanian. Adakah ni awak terganggu ni dengan suara latar rumah saya ni? Okey, tak masalah. Okey, tengok jawapan dia. Slide 37. Okey, sumbangan masyarakat tamadun awal. Soalan tadi jelaskan. Soalan tu jelaskan Jadi dalam sebaik-baik jawapan mesti ada fakta, huraian dan contoh. Ni cara nak jawab soalan esei. Mula-mula yang pertama mesti ada kepala ayat. Macam mana kepala ayat tu? Kepala ayat tu diambil dari soalan. Okey, soalan dia jelaskan sumbangan masyarakat tamadun awal dunia dalam bidang pertanian. Jadi ambil dari soalan kepala ayat. Sumbangan masyarakat tamadun awal dunia dalam bidang pertanian ialah penciptaan pelbagai peralatan. Fakta. Penciptaan pelbagai peralatan. Seperti apa yang dicipta? Okey, seperti cangkul. 2 markah. Ada fakta, ada contoh. Selain itu, penciptaan kincir angin. Fakta. Kenapa kincir air? Kenapa kincir air ni dicipta? Untuk menukar aliran air mengubah. Untuk mengubah aliran air bagi mengelakkan banjir. 2 markah. Fakta dan huraian. Penciptaan kincir air. Fakta. Huraian dia untuk mengubah aliran air bagi mengelakkan banjir. 2 markah. Okey, seterusnya pembinaan saliran untuk mengairi kawasan pertanian. Situ dah 6 markah. Katakan soalan ni 8 markah. Kalau awak kena tengok markah kalau 8 markah buat 2 perenggan. Lepas tu nak mula ayat yang kedua, guna penanda wacana. Ni contoh penanda wacana ni. Di samping itu seterusnya. Okey, di samping itu pembinaan teres di tanah tinggi. Fakta. Dapat mengelakkan hakisan tanah. Huraian. Satu ayat ni dah 2 markah. Dah 4, 6. 6 markah. Pertanian yang dilakukan dalam skala yang besar menghasilkan lebihan pertanian untuk didagangkan. 7 markah. Seterusnya, perdagangan tempatan membolehkan masyarakat kota mendapat makanan. Dapat makanan seperti beras. 2 markah dah. Ada fakta dan contoh. Masyarakat kota mendapat makanan seperti beras. Okey, yang lain-lain ni barangan pertanian dapat ditukarkan dengan barangan kraftangan, peralatan keagamaan dan lain-lain. Jadi dalam sejarah ada banyak jawapan.
Dalam satu soalan tu ada 30 jawapan. Jadi awak tak payah risau, betul ke jawapan aku ni? Memang dia banyak jawapan dia lain dengan subjek lain. Yang penting awak kena jawab. Okey, soalan B. Slide 38. Apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun awal dunia meningkat dan terus berkembang? Ni soalan dia apakah? Jadi awak boleh tulis faktor je, fakta sahaja. Tak payah huraian, tak payah contoh. Okey, tengok soalan dia Antara faktor yang membolehkan sesuatu tamadun awal dunia terus meningkat. Ni kepala ayat. Ialah kestabilan politik yang dibentuk oleh kerajaan yang memerintah. Lepas tu tengok ayat kedua mesti penanda wacana. Selain itu, kewibawaan pemimpin. Yang ni tak boleh ni. Kewibawaan pemimpin dan kebijaksanaan pemimpin. Sini ada dua nilai, kewibawaan dan kebijaksanaan. Jadi awak kena buat satu nilai, satu ayat. Selain itu, kewibawaan pemimpin. Titik. Seterusnya, kebijaksanaan pemimpin penting bagi melicinkan urusan pentadbiran negara. Jadi kalau awak buat macam dalam jawapan ni, awak cuma dapat satu markah. Selain itu, kewibawaan pemimpin dan kebijaksanaan pemimpin, awak dapat satu markah. Tapi kalau awak buat macam cikgu cakap tadi, selain itu, kewibawaan pemimpin, titik. Seterusnya, kebijaksanaan pemimpin penting bagi melicinkan urusan pentadbiran negara. Dapat dua dah situ. Kerjasama antara pemimpin dan rakyat dapat memastikan negara terus aman dan makmur. Seterusnya, perkembangan pemikiran. Ni tak boleh ni. Koma, kemahiran dan pengetahuan. Tak boleh ni. Ni kena buat dua ayat. Seterusnya, perkembangan pemikiran. Titik. Selain itu, kemahiran dan pengetahuan masyarakat. Titik. Masyarakat sesebuah tamadun di samping perkembangan sains dan teknologi. Ini kerana, sambung. Ini kerana perkembangan sains dan teknologi menghasilkan pelbagai ciptaan yang memberi keselesaan kepada masyarakat. Boleh bagi contoh ni. Tapi tak bagi contoh pun tak boleh. Akhir sekali, pemimpin dan rakyat yang sentiasa mengutamakan ilmu pengetahuan seperti sentiasa mencari ilmu untuk memajukan negara. Okey, soalan C. Slide 40. Ini contoh respon terbuka. Sebagai generasi muda hari ini, apakah peranan anda dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia pada hari ini? Banyaklah awak boleh jawabnya. Ini contoh. Nak jawab tu mesti mula dengan kepala ayat. Peranan saya untuk mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia ialah mematuhi ajaran agama kerana agama merupakan panduan seseorang. Dalam dunia ni, tak ada agama yang mengajar ke arah kejahatan. Dok kira lah agama Buddha ke, agama Hindu ke, agama Islam ke, agama Kristian ke. Semua agama ni mengajak penganutnya berbuat baik. Okey, jadi mematuhi ajaran agama. Ni fakta. Dengan pengamalan agama, seseorang dapat memelihara jati diri. Okey, ni huraian. Terhindar daripada budaya negatif seperti, apa budaya negatif? Seperti pergaulan bebas. Dah dapat
3 markah. Ada fakta, ada huraian, ada contoh yang dapat merosakkan mereka. Dah 3 markah. Biasa soalan esei 8 markah. Selain itu, saya akan sentiasa mengukuhkan semangat cinta akan negara. Ini fakta. Dengan menyertai program bulan kemerdekaan. Huraian. Seperti menyambut hari kemerdekaan. Contoh. Jadi ayat ni dah 3 markah. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Contoh ni boleh bagi satu je. Walaupun ada banyak contoh, dapat 1 markah juga. Seperti memasang bendera pada rumah. Seperti berdiri semasa mendengar lagu negaraku. Tu contoh. Okey, jadi dah 6 markah. Peranan yang seterusnya ialah mengeratkan perpaduan bangsa. Fakta. Bagaimana dengan mengadakan rumah terbuka. Ni bagi satu je, tak payah bagi semua ni. Menziarahi gotong royong. Dengan mengadakan rumah terbuka. Fakta dan contoh. Sekiranya aktiviti ini menjadi amalan pasti negara akan aman dan harmoni. Ada banyak lagi lah yang jawapan yang boleh diterima. Seperti awak kata mematuhi undang-undang. Mematuhi undang-undang. Ini tak payah. Okey, slide 46. Slide 46, pentaksiran bilik darjah. Tadi cikgu dah cerita. Yang ni 47, slide 47. Ni cikgu dah cerita formatif, sumatif. Lepas tu band ni. Band belum cerita lagi. Okey. Tak nampak. Slide 49. Slide 49. 49. Slide 49. Ada ni dalam PBD ada tahap penguasaan ataupun kita panggil band. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau cikgu, kelas cikgu, untuk kelas cikgu, seandainya awak online je tulis kehadiran sepanjang PDPR, dapat band 3. Lepas tu kalau awak buat kerja cikgu sepanjang kelas cikgu awak buat kerja yang cikgu suruh, dapat band 4. Lepas tu secara keseluruhan at the end cikgu bagi awak band 5. Jadi untuk awak dapatkan band 6, cikgu nilai pula dalam peperiksaan ujian sumatif tadi. Kalau awak dapat markah 80 ke atas, awak akan dapat band 6. Kalau markah 40 tu band 4. Kalau awak kurang daripada kira awak gagal, awak dapat band 3 lah. Kalau awak lulus je band 4, kalau dapat 60 band 5, 80 band 6. Jadi macam tu. Penting tak PBD ni? Penting PBD ni penting bila awak nak mohon beasiswa. Sekarang kita dah tak ada peperiksaan. Jadi dia ambil PBD. Jadi ni kesempatan lah bagi orang yang dia rasa aku ni tak pandai. Sebab PBD ni dia bukan nilai pada peperiksaan. Dia nilai pada komitmen awak dalam kelas. Kalau awak ikut arahan cikgu, awak boleh dapat band 5. Lepas tu kalau nak bagi band 6, cikgu tengoklah pula ujian.
Jadi tak mustahil. Kalau untuk awak dapat, untuk awak mohon beasiswa, PBD awak mesti band 4 ke atas, 4, 5, 6. Jadi nak capai band 5 tu tak mustahil. Asalkan awak ikut je arahan cikgu. Jangan kata PBD ni tak penting Penting Jadi awak kena buatlah kerja sekolah yang cikgu suruh semua tu. Okay, kita tengok pula ni Tengok kerja khusus pula. Tengok kerja khusus. Jadi bagaimana cara untuk awak mahir sejarah ni untuk soalan objektif awak perlu buat latih 2B Lepas tu awak gunakan buku rujukan. Jadi dah habislah yang ni. Jadi kita nak pergi tengok kerja khusus pula. Bahagian kerja khusus. Ada 2 tajuk cikgu bagi. TST1 kajian kes. Okey, kita tengok ke seterusnya. Yang ni awak boleh baca sendirilah Kita terus ke nombor 4. Ke nombor 4. Okey, nombor 3 dulu, nombor 3. Ni tarikh penting. Hari ni cikgu bagi awak taklimat. 7 hari bulan 9 sehingga 20 sebab minggu depan dah cuti kan. Awak kumpul maklumat. 21 hari bulan 9 hingga 23 ni awak dah proses penulisan. Lepas tu 27 hari bulan 9 awak dah hantar tugasan awak ni kepada cikgu. Jadi caranya awak tulisan mesti ditulis tangan. Kerja khusus awak ni tulis tangan di atas kertas kajang. Kertas kajang bersaiz A4. Lepas tu awak tak payah binding, awak beli tulang tu kan yang plastik tu. Boleh yang tu combine. Okey, sekarang tengok yang 4 ni. Tugasan pernyataan masalah. Jadi ni pernyataan masalah dah ni. Awak boleh tulis je. Yang pernyataan masalah ni awak boleh tulis yang ni je. Anda dikehendaki membuat satu tugasan kajian berkaitan zaman prasejarah di negara kita. Zaman prasejarah di negara kita bermula zaman Paleolitik. Sejauh manakah bukti peninggalan masyarakat zaman prasejarah di negara kita? Murid dikehendaki membina sendiri pernyataan masalah. Awak boleh contoh nak bina pernyataan masalah tu. Dalam ayat awak mesti ada zaman prasejarah di Malaysia. Lepas tu awak boleh buat dalam bentuk soalan. Contoh. Awak nak buat pernyataan masalah ni awak boleh rujuk kat sini ni. Isi kandungan ni B, C, D. Cikgu bagi contoh pernyataan masalah. Adakah zaman prasejarah di Malaysia wujud? Buktikan. Adakah zaman prasejarah di Malaysia wujud? Pernyataan masalah tak boleh sama Setiap orang mesti berbeza pernyataan masalah. Awak buatlah ayat sendiri. Jadi hari ni awak dah kena buat pernyataan masalah. Awak pilih tajuk. Sama awak tajuk ini atau tajuk lagi satu. Jadi cikgu bagi contoh tu. Cara nak bina mesti ada perkataan zaman prasejarah di Malaysia. Lepas tu boleh dalam bentuk soalan. Adakah zaman prasejarah di Malaysia wujud? Buktikan. Boleh. Ataupun
apakah bukti peninggalan masyarakat zaman prasejarah di negara kita? Apakah bukti peninggalan masyarakat zaman prasejarah di negara kita? Awak binalah sendiri tapi tak boleh sama. Okay, lepas tu objektif kajian. Bina objektif kajian. Nak bina objektif kajian ni senang je. Dalam objektif kajian tu sekurang-kurangnya 4 objektif kajian. Dalam ayat awak tu mesti ada perkataan mengkaji, menganalisis, memahami. Awak boleh tulis objektif contoh Objektif yang pertama, memahami zaman prasejarah di Malaysia. Mengkaji bukti-bukti peninggalan masyarakat zaman prasejarah di Malaysia. 2 dah. Menganalisis menganalisis warisan peninggalan masyarakat zaman prasejarah. 3. Awak kena buat 4. Jadi awak fikirlah sendiri. Nanti habis kelas ni awak setiap orang PM dalam kelas dalam tele, nama, tajuk yang awak pilih, pernyataan masalah, objektif kajian. Jadi ni awak nak buat ni, awak kena tengok yang ni lah, nombor 4 ni. Tajuk. Tajuk ni muka depan, tajuk. Dekat tajuk ada nama penulis. Ini muka surat pertama. Muka surat kedua, senarai kandungan. Muka surat ketiga, jadual kerja. Muka surat keempat, objektif pernyataan masalah. Muka surat kelima, pernyataan masalah dan objektif kajian boleh gabung. Lepas tu kaedah kajian. Kita tengok kaedah kajian pula. Kaedah kajian, awak sekurang-kurangnya 2 lah. Sekurang-kurangnya 2 untuk awak ni ni. Kaedah kajian. 2.4 tu, kenal pasti kaedah kajian. Jadi untuk awak ni sebab awak baru tingkatan 1, awak sekurang-kurangnya ada 2 kaedah kajian. Okey, kaedah kajian yang pertama boleh guna kaedah lisan, kaedah temu bual. Jadi untuk kaedah lisan, awak kena cari orang untuk interview. Ahli keluarga lah, cari orang untuk interview. Lepas tu nanti awak tulis maklumat dia. Nama, alamat. Lepas tu tulis dia punya dialog awak dan dia tu tulis. Itu kaedah temu bual. Seterusnya kaedah yang kedua, kaedah melayari internet. Ni semua awak boleh buat lah. WhatsApp, Telegram, guna internet, tu boleh. Kaedah yang ketiga, kaedah bertulis. Jadi laporan yang awak buat tu memang awak dah bertulis. Kaedah buku, kaedah penyelidikan. Awak guna buku. Yang kaedah ketiga, kaedah penyelidikan. Awak guna buku tu awak tulislah buku mana buku mana yang awak guna. Jadi tu kaedah kajian. Lepas tu barulah masuk kepada laporan awak tu, pengenalan tajuk awak, pengenalan. Lepas tu jawablah yang tadi tu. Dah lepas kaedah kajian baru ni, baru masuk yang ni, isi kandungan ni. Pengenalan, menyenaraikan lokasi zaman prasejarah, menjelaskan bukti peninggalan masyarakat zaman prasejarah, menghuraikan kesimpulan atau rumusan rujukan. Itu sampai rujukan, dah lampiran. Pada siap ni hantar. Bila dah hantar nanti kita
bentangkan laporan Kalau kita dah bersekolah mungkin bersemuka. Kalau belum sekolah kita boleh buat dalam bentuk Google Meet lah untuk bentang kajian. Ataupun awak buat video, awak pun send dekat cikgu. Kita tengok keadaan. Okay, sekarang kita tengok yang kajian yang kedua pula. Tajuk yang kedua, awak boleh pilih lah. Terus saja ke nombor 4 Okey, tajuk kedua. Tajuk kedua. Yang lain tu sama je. Tajuk yang kedua. Terus dia kita pergi nombor 4. Okey, ni tajuk dia. Malaysia sebuah negara yang bertamadun. Senang je. Awak macam biasalah tadi. Yang mula-mula bina pernyataan masalah. Adakah Malaysia sebuah negara yang bertamadun? Buktikan Malaysia sebuah negara yang bertamadun yang merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Malaysia sebuah negara yang bertamadun kerana mempunyai ciri-ciri tamadun. Buktikan. Itu pernyataan masalah. Lepas tu objektif kajian. Objektif kajian. Macam tadi juga kan, nak bina objektif kajian tu. Dalam ayat objektif tu boleh guna memahami, mengkaji, menganalisis. Apa lagi? Cadangan, memberi cadangan boleh. Jadi contoh nak bina objektif kajian. Yang pertama, memahami Malaysia sebagai sebuah negara, dapat memahami Malaysia sebagai sebuah negara yang bertamadun. Mengkaji konsep tamadun di Malaysia. Menganalisis ciri-ciri tamadun yang ada di Malaysia. Jadi nak 4, cikgu bagi dah 3, awak fikir sendiri 4. Objektif kajian boleh sama. Pernyataan masalah tidak boleh sama. Okay. Sorry about that. Can I get you something? Jadi yang lain tu sama je sama je. Ada soalan tak? Jadi untuk hari Who's your friend? ya soalan. Joy? Joy. You just said Joy. You know who Joy is? She's actually from Thailand. One tutup speaker one. BTS. Wait, Felix? Yeah. He's not from BTS, but he's actually from EXO. Felix from EXO? No. Like, yeah. You think he's hot? Yeah. Yeah. Felix from BTS, guys. You know K-pop? Yes. Okay, orang lain ada soalan tak? Ada tak soalan? Jadi hari ni cikgu nak awak boleh buat tu pernyataan, pilih tajuk, pernyataan masalah dan objektif kajian. Okey, kalau tak ada soalan, kita sudahi majlis kita dengan surah Al-Asr. Okey, boleh inilah boleh lift lah. Terima kasih, Cikgu.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Lupa tak ada. Cikgu Syarif ada nak cakap apa-apa tak? Okay, tak ada Okay, terima kasih. Saya off lah.